Okey, baik bertemu kembali bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Hari ini untuk topik pertama kita nak bercakap pada anda semua berkenaan dengan benih berkualiti asas sekuriti makanan negara. Sekarang ini kita dapat saksikan bagaimana sebenarnya sektor pertanian menjadi keutamaan untuk kita semua supaya kita sedikit sebanyak boleh mengurangkan sikit bebanan ataupun tekanan berkaitan dengan sekuriti makanan ini, dan kita nak berkongsi pada anda semua bagaimana untuk mendapatkan benih yang berkualiti untuk kita menanam pokok-pokok sama ada secara komersial ataupun secara persendirian. Jadi hari ini di studio kami bawakan seorang tetamu iaitu Teknologis Azrin Basir selaku Pengarah Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman Jabatan Pertanian Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Teknologis Azrin. Okey, terima kasih sama kami hari ini di studio. Kita ada bawa contoh-contoh pokok-pokoknya hari ini, tapi kita akan berkongsi dengan lebih lanjut seketika nanti. Terlebih dahulu mungkin Teknologis Azrin boleh kongsikan terlebih dahulu apa sebenarnya definisi biji benih yang berkualiti ini sebenarnya. Okey, terima kasih. Sebenarnya kita ada sedia video, ada video. Ada. Kita tengok video dulu lah. Okey, kita sebelum berikan perkongsian yang lebih lanjut, kita nak kongsikan kepada anda terlebih dahulu barangkali sebarang video berkenaan dengan pengenalan sikit sebanyak berkenaan dengan benih yang berkualiti ini. Sama-sama kita saksikan. Ini Leong. Dia telah mengusahakan nursery lebih 10 tahun. Tetapi nurserynya masih tidak berubah. Pendapatannya naik turun dan kosnya juga meningkat. Chong pula merupakan peserta SPBT sejak 5 tahun lalu. Pengguna yakin dengan bahan tanamannya. Jualannya berkembang dan stabil. Ini menyumbang kepada peningkatan pendapatannya. Apakah itu SPBT? SPBT merupakan satu skim yang mengesahkan bahan tanaman yang dikeluarkan adalah tulen dan berkualiti. Sebagai pengusaha, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengeluarkan bahan tanaman tulen dan berkualiti. Jadilah peserta skim pengesahan bahan tanaman. Okey, kami bawa pada anda berkenaan dengan SPBT. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, sesi ini masih sesuai untuk Teknologis Azrin kongsikan apa itu SPBT dan juga definisi biji benih berkualiti. Biji benih berkualiti, yes. Bila kita kata biji benih berkualiti ni, sebenarnya kualiti ni dia ada banyak terma lah sebenarnya. Satu ialah bila kita katakan contoh kita ambil durian musangking. Kita perlu nakkan kualiti musangking. Jadi macam mana kita nak tahu kita nak dapatkan hasil musangking, kita kena pastikan benih kita ialah benih musangking. Itu konsep yang paling senang. Jadi bila sesuatu industri sekiranya dia tidak pakai kualiti benih yang tertentu, katakan pada ketika dia membeli benih itu dia tidak memastikan yang benih dia benih berkualiti. Jadi untuk industri pertanian ni, the investment is a long term investment lah. Okey. Kalau katakan macam durian, 5 tahun baru kita boleh tengok dia punya hasil. Jadi sekiranya dalam 5 tahun itu, seandainya penanam itu tidak mendapatkan benih yang betul-betul musangking, jadi dia akan dapat benih lain besok. Tapi dia nak tahu tu selepas 5 tahun. Itu merupakan satu risiko yang harus diambil. Jadi sebab tu kita di Jabatan Pertanian menasihatkan semua pengusaha-pengusaha sama ada hobi ataupun industri besar dan sebagainya, dia kena mencarilah kualiti benih yang telah dipastikan jenis dan ciri-ciri tertentu lah yang kita dah melalui kita punya skim. Itu yang tadi skim pengesahan bahan tanaman tadi. Okey, jadi apa itu skim ini sebenarnya? Okey, skim ni sebenarnya kita kita ada satu skim di Jabatan Pertanian yang mana kita mengesahkan bahan-bahan tanaman. Bahan tanaman ni kita boleh kata anak pokok ataupun biji benih sendiri, yang mana kita sahkan ia merupakan mengikut kualiti yang telah ditetapkan dah. Jadi kita ada pakar-pakar yang akan mengesahkan perkara tersebut. Sebagai contoh di belakang saya ini ada beberapa anak pokok durian. Kalau kita tengokkan dari segi ciri, kalau katakan orang biasalah kebanyakan yang tidak tahu cirinya, dia akan kata sama. Dia akan kata sama, tapi sebenarnya ada perbezaan dan kita ada pegawai yang terlatih untuk membuat pengesahan. Dan untuk pelanggan-pelanggan di luar,
yang hendak mendapatkan benih-benih berkualiti, dia perlu cari di penjual-penjual yang telah menyertai skim ni. Jadi skim ni terbuka kepada pengeluar-pengeluar bahan tanaman lah. So kita akan sahkan kita akan listed syarikat tersebut ataupun pengeluar tersebut sebagai pengeluar bahan tanaman yang berkualiti di bawah skim kita. Dan pengguna-pengguna boleh mencari pengeluar-pengeluar tersebut untuk memastikan benih yang dapat tu memang kita telah sahkan pun. Itu sebenarnya jaminan lah kepada kualiti untuk industri secara umumnya lah. Begitu. Okay. Bagaimana? Apakah proses yang dilalui oleh pihak Jabatan Pertanian Malaysia sendiri untuk memastikan agar kualiti biji benih tersebut sememangnya terjamin dan juga seterusnya boleh dipasarkan? Okey. Dari segi proses, sebenarnya kalau pengusaha tersebut, dia akan berdaftar dulu dan kita akan pergi dan memeriksa di tempat pengeluaran tersebut. Kita akan pastikan, macam contoh durian. Durian ni kita diambil daripada sayon ataupun mata tunas daripada pokok induk. Jadi kita pastikan dulu pokok induk tu adalah variety yang sebenar-benarnya. Kalau katakan dia nak IOI. Jadi kita cek pokok induk tu memang IOI. Jadi dia akan ambil mata tunas tu, dia akan buat bahan tanaman atau anak pokok dengan kawinkan dengan pokok induk, dan semestinya anak pokok yang terjadi itu ialah IOI lah. Tapi kita akan buat pemeriksaan dari segi ciri sama ada dia true to type atau tidak. Jadi kalau dia satu, kita tengok dari segi variety. Satu lagi kita tengok dari segi kualiti, sama ada pokok itu sihat, subur, segala ciri itulah. Ia tak ada penyakit dan sebagainya. Baru kita sahkan di bawah skim kita lah. Adakah untuk kesemua pengeluar yang berdaftar di bawah SPBT ini akan menerima orang kata pemantauan daripada pihak Jabatan Pertanian? Sebab kita tak nak nanti bila dia apply saja skim ini, untuk beberapa bulan pertama saja dia keluarkan biji yang berkualiti. Selepas itu ialah nak kurangkan kos dan sebagainya, dia campurkan dengan yang tidak berkualiti. Dan sebagaimana tahap pemantauan daripada pihak Jabatan Pertanian? Dari segi pemantauan, kita bukan bagi sijil tu one shot. Selepas dia berdaftar dengan kita, maknanya syarikat itu telah berdaftar, dia telah listed dalam kita punya inilah pengeluar berdaftar. Cumanya untuk setiap pengeluaran tu kita pergi cek juga. Jadi kita tidak bebaskan mereka, maknanya awak buatlah benih awak dan jual, tidak. Dia maknanya setiap kali katakan dia nak keluarkan 500 pokok, dia akan panggil kita. Untuk kita sahkan 500 pokok tu ialah variety-variety tertentu yang telah ditetapkan. Jadi kita akan bagi sijil per unit pokok sebenarnya. Bukannya by bulk dan sebagainya. Kalau 500 lah. Sehingga habis 500 tu dia akan panggil kita lagi untuk kita cek balik. Jadi kita sebagai pengguna boleh membuat semakan setiap sijil bagi setiap anak pokok. Jadi di tempat pengeluar itu sendiri kita ada lampirkan sijil. Jadi pastikanlah pengguna-pengguna yang ingin nak beli tu, dia mintalah paparkan sijil tersebut. Jadi dengan macam tu maknanya keyakinan pada pengguna tu tinggilah. Ramailah akan datang mencari biji benih yang berkualiti ni. Okey, maksudnya pergi saja ke pengeluar tu, minta sijil SPBT daripada pihak pengeluar. Tapi kena pastikan pengeluar tu dah masuk skim kita dulu. Sebab apa setakat ini kita sudah ada 200 lebih pengeluar lah. Sebenarnya tak banyak lagi. Ramai lagi pengeluar di luar kan. Tapi 200 lebih ni merupakan key player dalam industri lah sebenarnya. Dan mereka mengeluarkan memang dia dengan kita lah, mengesahkan dan sebagainya, proses tu dilalui lah. Jadi ada juga pengeluar yang tidak berdaftar ni, itu kita pun panggil, kita pun promosi jugalah untuk mereka sertai kita punya skim, dan kita pun keep promosi itu berjalan, dan setiap tahun ada saja peserta-peserta baru yang datang masuk menyertai skim kita lah sebenarnya. Berapa sasaran sebenarnya pihak Jabatan Pertanian untuk mereka menyertai program SPBT ni? Kita kalau boleh semua pengeluar kita nak target. Sebab apa? Dari segi kualiti, dia perlu kita jaga kualiti keseluruhan lah. Baru betul-betul dia membuat manfaat kepada industri. Tapi seandainya itulah dalam proses tu, maknanya benda tu keep going lah kan. Dia tidaklah kata sebab benda ni sukarela.
Itu satu lagi cerita, benda ni ialah sukarela. Jadi siapa yang nak ambil, sebab dia tidak bersyaratkan wajib. Seandainya tak masuk, tak boleh sambung sijil perniagaan dan sebagainya, tidak ada macam tu. Jadi sebab itu dia ada sikit kekangan di situlah, sebab sukarela tu orang nak ambil, orang tak nak ambil dah. Tapi cumanya dari segi pengguna akan lebih yakin dan cari pengeluar-pengeluar yang telah masuk skim lah. Satu lagi mungkin pengeluar di luar sana tidak mengetahui berkenaan kewujudan skim ini kan. Yalah, sibuk berniaga kadang-kadang tak mempunyai kesempatan untuk menerima maklumat-maklumat seperti ini kan. Jadi kalau anda sedang menonton ni, ada ahli keluarga yang menghasilkan tanaman ataupun sebagai pengeluar dan sebagainya, anda boleh war-warkan kepada ahli keluarga anda, sahabat anda di luar sana berkenaan dengan SPBT ini yang boleh membantu anda menambahkan nilai tambah terhadap perniagaan pertanian anda. Jadi bagaimana sebenarnya faedah lain, manfaat yang diterima oleh pengeluar-pengeluar ini sekiranya mereka menyertai program SPBT ini? Selain daripada mendapat keyakinan pengguna, kalau untuk kerajaan sendiri telah meletakkan syarat untuk pembekalan bahan-bahan tanaman kena ada skim pengesahan bahan tanaman. Dan selain daripada itu dia boleh meningkatkan lagi lah bisnes mereka, sebab bila dah join skim ni kita taruh list syarikat-syarikat dalam website kita sebenarnya. Website Jabatan Pertanian. So mereka akan boleh refer ke sana dan mereka yang akan invest akan cari syarikat-syarikat yang berkenaan lah. Jadi benda tu dia dapat pengiktirafan straight ataupun terus daripada Jabatan Pertanian sendiri. Gitu. Apabila timbulnya ataupun meningkatnya keyakinan orang ramai terhadap pembelian benda-benda yang berkualiti ini, secara tidak langsung akan meningkatkan juga minat untuk anak-anak muda terutamanya pengusaha-pengusaha di luar sana untuk menanam pokok ini sekaligus orang kata boleh menyelamatkan situasi keadaan kita dalam bentuk ataupun isu berkenaan dengan security makanan yang sekarang ini melanda di negara kita. Jadi pada pandangan Tuan Sri, bagaimana sebenarnya dengan penanaman benih yang berkualiti ini boleh mengurangkan kesengsaraan kita yang berpunca daripada keselamatan ataupun security makanan ini? Once kita cakap pasal security makanan, dia berkisar tentang kecukupan makanan, betul So bila kita sebut pasal benih kualiti ni of course dia ada potensi pengeluaran yang tinggi dan bermutu. Itu yang kita kejar sebenarnya. Potensi tinggi itu maknanya pengeluaran yang lebih tinggi berbanding dengan benih-benih lain yang tidak diperaku atau tidak disyorkan. Jadi dengan itu untuk the same hectarage dia akan menghasilkan hasil lebih tinggi daripada berbanding dengan tanaman-tanaman yang tidak mendapat pengesyuaran tadi. Jadi itu satu, dia dapat meningkat pengeluaran. Kemudian dari segi kualiti pula, sekiranya you keluarkan contohnya 10 tan, dia takkan 100% kualiti A. Tapi sekiranya menggunakan kualiti yang benih yang berkualiti, dia akan menaikkan percentage kepada grade yang lebih tinggi. Dan dengan penjagaan yang betul, insyaAllah hasil akan lebih meningkatlah. Dan that one akan cover balik isu seperti makanan tadi sebenarnya. Jadi itu sebenarnya dia macam main bola lah. Pusing peluang dia akan support each other. Ya, betul. Okey, untuk maklumat lanjut, kalau Tuan Aziz sekali boleh kongsikan di mana penonton kita boleh dapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan program SPBT ini? Actually untuk program SPBT ini kita memang program utama dalam Jabatan Pertanian. Jadi kita memang paparkanlah di website kita www.doa.gov.my. Di situ ada link yang kita telah sediakan untuk klik tentang SPBT inilah. So di situ ada maklumat lanjut, ataupun boleh juga siapa yang berminat di luar sana boleh cari kita punya medsos, saluran Facebook, Instagram DOA, dan boleh juga bertanya di sana. Kita ada pegawai yang akan menjawab segala persoalan daripada semua
saluran lah. Gitu. Okey, terima kasih kepada Teknologis Azrin Pasir selaku pengarah bahagian kawalan unit tanaman Jabatan Petani Malaysia bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan program SPBT. Untuk maklumat lanjut anda boleh terus saja melayari laman sesawan www.doa.gov.my. Juga anda boleh mengajukan sebarang persoalan ataupun pertanyaan di email spbtbkkt@doa.gov.my untuk menanyakan dengan lebih lanjut berkenaan program SPBT.